Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu channel Cikgu Hasifah Iking. Di video kali ini Cikgu akan berkongsi dengan subjek Matematik tingkatan 3 KSSM bab 2 bentuk piawai. Standard kandungan 2.2 bentuk piawai. Standard pembelajaran 2.2.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, kita lihat contoh 1. Satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Ketebalan sehelai kertas ialah 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Diberi jumlah ketebalan bagi N rim kertas yang sama ialah 225.6 cm. Hitung nilai N. So, penyelesaian pertama sekali kita senang. Okey, diberi bilangan kertas dalam satu rim adalah 800 helai kertas. So, ketebalan sehelai kertas adalah sama dengan 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Dan ketebalan N rim kertas sama dengan 225.6 cm. So, pertama sekali kita kena kira hitung ketebalan untuk satu rim kertas ya. Kita kena kira ketebalan dulu untuk satu rim kertas. So, satu rim kertas mengandungi 800 helai didarabkan dengan 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. So, kita dapat 7.52 cm. Maka, N adalah sama dengan ketebalan N rim kertas dibahagikan dengan ketebalan satu rim kertas. Iaitu N sama dengan 225.6 cm dibahagikan dengan 7.52 cm. So, N adalah sama dengan 30. Bilangan rim kertas ialah 30. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Sebuah syarikat hartanah telah membeli sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak PQR seperti dalam rajak di sebelah. Hitung nilai PQ dalam meter dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, soalan yang kedua B. Jika kos bagi 1 meter persegi tanah ialah RM45, hitung jumlah kos tanah tersebut dalam ringgit Malaysia. So, penyelesaian sudut PQR ini ialah segitiga, ya, segitiga bersudut tegak ya. Nampak ya, kita beri segitiga bersudut tegak. So, QR ini adalah hipotenus ya. Okey, kamu telah belajar teorem Pythagoras semasa di tingkatan 1 ya. So, hitung nilai PQ ini dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okey, iaitu PQ kuasa 2 ini, okey, adalah sama dengan 3.5 darab 10 kuasa 2 dikuasakan lagi dengan 2, okey, tolak dengan 2.1 darab 10 kuasa 2, okey, dikuasakan lagi dengan 2 ya. Okey, yang ini ingat teorem Pythagoras. Okey. Teorem Pythagoras. So, di sini ini adalah hipotenus ya. So, QR kuasa 2 ini adalah hipotenus. So, QR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah PR kuasa 2. So, di sini kita nak cari PQ. So, bila kita cari PQ, maka dia punya tanda akan jadi tolak ya. So, tolak. Okey. So, sekarang 3.5, okey, darab 10 kuasa 2 dikuasakan lagi dengan 2. Kamu sudah belajar yang indeks ya. So, 3.5 ini akan dikuasakan dengan 2. Okey, dan juga 10 kuasa 2 ini akan dikuasakan dengan
2. Okey. So, tekan kalkulator 3/5 kuasa 2 akan dapat 12/25. Okey, kemudian darab 10 kuasa 2, 10 kuasa 4. Okey, ini yang kamu belajar. Okey, so 12/25 ini belum lagi dalam bentuk piawai. So, kita gerak satu ke sini. So, 1/225 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. So, dia akan jadi 1/225 darab 10 kuasa 5. Okey, so dia akan jadi yang inilah. Yang ini pun sama. Okey, 2/1. Okey, dikuasakan dengan 2 akan dapat 4/41. Kemudian 10 kuasa 2 dikuasakan dengan 2 akan dapat 10 kuasa 4. Dan di sini kita kena samakan kuasa. Okey, kita kena samakan kuasa. Okey, kemudian di sini akan jadi 0.441 darab 10 kuasa 5. 0.784 darab 10 kuasa 5. So, sini gerak dia akan jadi 7.84 darab 10 negatif 1 darab 10 negatif 5. So, dia akan jadi 7.84 darab 10 kuasa 4. So, dia akan dapat yang inilah. Okey, kemudian PQ kuasa 2 pindah ke sebelah jadi punca kuasa 2. So, 7.84 darab 10 kuasa 4. Okey. Tekan kalkulator 0.8 darab 10 kuasa 2 meter. Adalah sama dengan 2.8 darab 10 kuasa 2 meter. Okey. B pula hitung jumlah kos tanah tersebut dalam ringgit Malaysia. Okey, so darabkan jumlah luas tanah dengan kos 1 meter persegi tanah. So, luas sudut PQR adalah 1/2 darab panjang darab 1/2 darab tapak darab tinggi. 2/1 darab 10 kuasa 2 darab lagi dengan 2/8 darab 10 kuasa 2 ya. Okey, so kita akan dapat luasnya 2.94 darab 10 kuasa 4 meter persegi. So, untuk dapatkan kos tanah 2.94 darab 10 kuasa 4 ini, kita darabkan RM45. 1333,000,000 ringgit. Contoh yang seterusnya, gambar rajah menunjukkan bumi dengan diameter 1.274 darab 10 kuasa 4 km. Hitung luas permukaan bumi dalam kilometer persegi. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai. Betul kepada 4 angka berarti. Okay, diberi luas permukaan sfera adalah sama dengan 4 pi j kuasa 2 dan pi adalah sama dengan 3.142. Okay, pertama kita senaraikan dulu maklumat yang diberi. Okay, diameter bumi adalah 1.2742 darab 10 kuasa 4 km. Okey. Jawapan dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka berarti. Okey. So, menggunakan rumus luas permukaan sfera, okey, untuk menghitung luas permukaan bumi ya. So, bumi adalah berbentuk sfera ya. Kita nampak bumi adalah berbentuk sfera. So, kita menggunakan formula luas permukaan sfera. So, jejari, kita tahu jejari adalah sama dengan diameter dibahagikan kepada 2. So, jejari bumi adalah sama dengan 1.2742 darab 10 kuasa 4 dibahagikan dengan 2. So, kita akan dapat 6.371 darab 10 kuasa 3 km. Okey. Okey, betul kepada dalam bentuk piawai, dalam bentuk piawai. So, luas permukaan bumi ada sama dengan 4 pi j kuasa 2. Okey, so kita masukkan nilai sama dengan 4 pi 3.142. Okey, jejari adalah 6.371 darab 10 kuasa 3 dikuasakan lagi dengan 2 km persegi. Okey.
So, sama dengan 510.130.608,1 km persegi. So, dalam bentuk piawai, 4 angka berarti adalah kita akan dapat 5.101 darab 10/8 km persegi. Okay, bila menggunakan kalkulator, okay, pelajar tekan sahaja, masukkan sahaja. Cikgu tekan dulu. Okey, 4. So, kita tekan 4. Okey, 4. Okey, kemudian kurungan 3 perpuluhan 3,142 tutup kurungan. Kemudian buka kurungan 6,371 darab 10/3 adalah eksponen 3 tutup kurungan K/2 sama dengan, so kita akan dapat 510.130.608/1. Okey, so kita kena buat dalam bentuk piawai, tekan mod. Okey. Pilih SCI 2, tekan 2. Okey, kemudian 4-nya 4 angka berarti, so kita pilih 4. So jawapannya adalah 5.101 darab 10/8 km persegi. Uji minda 2.2 di soalan nomor 1. Purata penggunaan air sehari di sebuah kawasan perumahan ialah 6.950 meter padu. Hitung jumlah penggunaan air dalam meter padu di kawasan perumahan tersebut pada bulan Februari 2016. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai betul kepada 3 angka bererti. Okay. Purata penggunaan air sehari ialah 6.950 meter padu. Okay, kemudian jawapan betul kepada 3 angka bererti. Okay, so jumlah penggunaan air dalam bulan Februari pada tahun 2016 kita bahagikan dengan 4 kerana 4 tahun sekali adalah tahun lompat. So bila dibahagikan kita akan dapat 504. Okay, 504. Okay, so kalau kita dapat genap, maknanya tahun 2016 merupakan tahun lompat. So, ada 29 hari dalam bulan Februari pada tahun 2019. Kemudian kita kira jumlah penggunaan air dalam bulan Februari adalah sama dengan 6.950. Kita darabkan dengan 29 hari. So, kita dapat 201,550 meter padu. So, kita tulis dalam bentuk piawai, kita akan dapat 2.01550 darab 10/5 meter padu. So, soalan minta dalam 3 angka bererti. So, 3 angka bererti di sini ya, dia adalah 1, 2, 3. 1 ini kita akan lihat sebelah kanan dia adalah 5. So, kita perlu tambah 1 ke atas nombor 1 ini ya, angka 1. So, kita akan dapat 2.02 darab 10/5 meter padu. Okey, betul kepada 3 angka berarti. Okey, soalan nomor 2. Gambar raja di atas menunjukkan anggaran jarak di antara 3 planet dalam sistem suria dari matahari pada suatu hari tertentu. Hitung beza jarak dalam kilometer di antara A. Utarit dengan bumi, B. Utarit dengan Neptun, C. Bumi dengan Neptun. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai dan betul kepada 3 angka bererti. Okay, soalan A. Buat dulu soalan A. Utarit dengan bumi. Okay, utarit dengan bumi. Ini jaraknya berapa? Okay, di sini diberi jarak matahari ke bumi. Okay, dan diberi matahari ke utarit. So, kita boleh gunakan maklumat yang diberi iaitu matahari ke bumi tolak dengan matahari ke utarit. Kita akan dapat jarak di antara utarit dengan bumi. Okay, so, kita buat penyelesaian. Okay, utarit bumi. Utarit bumi adalah sama dengan
Okey, untuk mencari jarak di antara utarit dengan bumi, okey, kita akan tolakkan jarak di antara matahari, okey, matahari ini ke bumi, okey, jarak matahari ke bumi, okey, ada nilai dia, sini ada jaraknya diberi. Dan kemudian kita akan tolakkan jarak di antara matahari dengan utarit. Okay? Kita akan dapat jarak di antara utarit dengan bumi. Ya? UV adalah utarit dengan bumi. So, di sini kita tengok matahari ke bumi adalah 1,496 darab 10 kuasa 8. Kemudian kita tolakkan matahari ke utarit 5,791 darab 10 kuasa 7. Okey, sudah kita telah buat penolakan dan penambahan ya, melibatkan bentuk piawai. So, sini kita pilih, kita ikut kuasa yang lebih besar. So, ini kita akan tukar kepada kuasa 8. Okey. So, 1,496 darab 10 kuasa 8. Okey, tolak 5,791. Okey, darab dengan 10 kuasa negatif 1. Kemudian darab dengan 10 kuasa 8. Okey, negatif 1 tambah 8 akan dapat semula 7. Ya. Asal sama indeksnya kita tolak. So, untuk dapatkan semula 7 ini, kita letakkan negatif 1 dan 8. Okey. So, kemudian yang ini kita akan tukarkan kepada bentuk tunggal ya. So, kita akan gerakkan ke kiri sebanyak 1 kali ya. So, sini kekal 1,496 darab 10 kuasa 8. Okey, sini kita akan gerakkan ke kiri. So, kita akan dapat 0,579 ya. Kita tukarkan kepada bentuk tunggal. Kemudian sini 10 kuasa 8. Okey. So, bila kuasanya sama, maka nombor biasa itu kita boleh tolak. 1,496 tolakkan dengan 0,5791 darab dengan 10 kuasa 8. Okay, so tekan kalkulator dan 0,9169. Okey, darab dengan 10 kuasa 8. So, ini belum lagi dalam bentuk piawai ya. Bentuk piawai dia mesti digit 1 hingga 9 ya. Ini kita akan gerak ke kanan sebanyak 1 kali. So, 9,169 darab 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa 8. Okey, so 1 negatif 1 tambah 8 dia akan jadi kuasa 7 ya. So 9,169 darab 10 kuasa 7. Negatif 1 tambah 8 akan jadi 7. So sekarang soalan minta 3 angka bererti. So 1, 2, 3. So, lihat sebelah kanan 9. So, kita perlu tambah 1 ke atas 6. So, jawapan akhir adalah 9,17 darab 10 kuasa 7 ya, kilometer. Okey, so ini adalah jawapan untuk soalan A. Okey, kita tengok pula soalan B ya, di antara utarit dengan Neptun ya. So, tengok utarit dengan Neptun. Utarit dengan Neptun. Ya, utarit dengan Neptun. Macam mana kita nak cari utarit dengan Neptun ini? So, di sini diberi matahari ke Neptun. Okay, matahari ke Neptun. Kemudian diberi matahari ke utarit. So, untuk dapatkan utarit ke Neptun, matahari ke Neptun ini akan ditolakkan dengan jarak matahari ke utarit sini. Kita akan dapat, kita akan dapat jarak di antara utarit dengan Neptun. Okay.
So, sini utarit Neptun ya. Gunakan pen warna kuning lah. Okay. Utarit utarit Neptun. Okay. Untuk dapatkan utarit Neptun, kita kena ambil jarak matahari Neptun. Kita akan tolakkan dengan matahari ke utarit. Okay. So, matahari ke Neptun 4,495 darab 10 kuasa 9. Kemudian kita tolakkan matahari ke utarit 5,791 darab 10 kuasa 7. Okay, so kita akan ikut indeks yang lebih besar. So, 4,495 darab 10 kuasa 9. So, sini kita nak dapatkan, kita nak tukar ke 9. Okay, kita nak tukar ke 9. So, 5,791 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Kemudian darab dengan 10 kuasa 9. Okay, 9 kita tulis terus. Kemudian untuk dapatkan 7, dia perlu tolak dengan 2. 9 tolak 2 akan dapat 7 semula ya. Okay, so kemudian ini nombor yang ini. Nombor ini kita akan tukarkan ke dalam bentuk tunggal. Ya, so ini akan gerak sebanyak 2 kali ya. Okay, ke kiri sebanyak 2 kali. So sini 4,495 darab 10 kuasa 9. Sini dia akan gerak 2 kali. Okay, 1, 2. Okay. So, tolak dengan 0,05791. Okay, darab 10 kuasa 9. Okay, so di sini kita nampak dia punya kuasa, ya, nombor tata tanda indeks itu adalah indeks yang sama. So, kita boleh tolakkan sudah dia punya nombor, ya, nombor biasa ni. Okay, tolakkan dengan 0,05791. Okay, kemudian di luar darab 10 kuasa 9. Sama dengan 4,4371 darab 10 kuasa 9. Okay, tetapi soalan minta kepada 3 angka bererti. Okay, 3 angka bererti. So, kita kena ambil 3, 1, 2, 3. So, 3, tengok sebelah sini. Okay, kena tambah 1 sini ya. 4,44 darab 10 kuasa 9 kilometer. Okey, kita tengok pula soalan C ya. Soalan C di antara bumi dengan Neptun. Okey, bumi dengan Neptun. So, bumi dengan Neptun. Okey, kita kena cari jarak di antara bumi dengan Neptun. So, di sini telah diberi jarak di antara matahari ini ke Neptun dan jarak matahari ke bumi. So, untuk dapatkan jarak bumi ke Neptun, okay, kita perlu tolakkan iaitu jarak matahari ke Neptun ini ditolakkan dengan jarak matahari ke bumi, kita akan dapat jarak bumi ke Neptun. Okay, so cikgu buat singkatan bumi ke Neptun. Ya, bumi ke Neptun. Okay, jarak di antara bumi dengan Neptun. Okay, macam mana kita nak cari? Kita akan gunakan maklumat yang diberi di sini iaitu matahari dengan Neptun. Okay, jarak di antara matahari dengan Neptun ni kita akan tolakkan dengan jarak matahari dengan bumi. Okay, barulah kita dapat jarak bumi dengan Neptun. Ya, matahari dengan Neptun 4,495 darab 10 kuasa 9. Okay, kita akan tolakkan dengan jarak matahari dengan bumi. Okay, matahari dengan bumi 1,496 darab 10 kuasa 8. Okay, bila kita akan tolak, kita perlu samakan dulu dia punya indeks ini.
Okay, so 8 ini akan kita tukarkan kepada 9 ya. Supaya kuasa indeksnya sama. Okay, so 4,495 darab 10 kuasa 9 tolak 1,496 darab 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa 9. Okay, sebab 9 tolak 1 kita akan dapat 8. Okay. So, bila nak tukar kepada 9, terus letak 9 sini, kemudian nak jadikan dia 8 semula, kena letak negatif 1. 9 tolak 1 akan dapat 98. Okay, kemudian yang ini kita akan tukarkan ke dalam bentuk tunggal. Okay. So, 1,496 darab 10 kuasa negatif 1. Negatif 1 ini maknanya kita akan gerak ke kiri sebanyak 1 kali ya. Okay, untuk tukarkan dalam bentuk tunggal. So, sini tulis semula 4,495 darab 10 kuasa 9. Okay, sini kita akan gerak ke kiri, kita akan dapat 0,1496 darab 10 kuasa 9. Okay, indeksnya sudah sama, nombor biasanya kita tolakkan ya. Okay, buat kurungan, kita tolakkan darab 10 kuasa 9. Kalkulator sama dengan 4,3454 darab 10 kuasa 9 km. Okey, tapi ingat soalan minta betul kepada 3 angka bererti. So, 3 angka bererti 1, 2, 3. Okey, bila 3 sini tengok sebelah kanan ini. Okey, jika 5 ke atas, kita perlu tambahkan 1 ke atas 4 ni. So, tambah 1. Okay, kemudian jawapan akhir adalah 4,35 darab 10 kuasa 9 kilometer. Okay, so setakat ini saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hasifah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.